Terima kasih rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Kami sekarang masih berada di pekarangan Stadium Tertutup Sibu, tempat berlangsungnya sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan malam esok. Dan pagi ini kami akan bersama dengan Menteri Muda bertanggungjawab untuk sambutan ini bagi menerangkan dengan lebih lanjut persiapan dan apa sebenarnya yang akan berlaku malam esok. Dan pagi ini kami akan bersama dengan Dr. Anwar Rapai yang merupakan adun untuk kawasan Nangka. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Doktor. Selamat pagi, terima kasih. Jadi Doktor, difahamkan sambutan kali ini akan diadakan dalam suasana normal baharu. Bagaimana dengan persiapan dari segi pematuhan prosedur operasi standard yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan, Doktor? Sambutan Hari Malaysia pada tahun ini masih lagi dalam suasana PKPP. Oleh demikian, segala SOP itu mesti dipatuhi. Jawatankuasa perayaan pada mulanya menjemput lebih daripada 1,000, tetapi disebabkan nasihat oleh MKN bahawa kita telah mengurangkan kepada 500 untuk memastikan penjarakan sosial itu dapat dipatuhi dengan sepenuhnya. Selain daripada itu, setiap yang hadir pada malam tersebut akan diperiksa suhu badan dan juga perlu untuk mendaftar dengan MySejahtera. Pihak Jabatan Kesihatan akan memastikan segala SOP ini akan dipatuhi dengan sepenuhnya. Jadi Doktor, sedang kita sibuk membuat persiapan untuk sambutan malam esok. Berlaku pula banjir di Bandar Sibu ini pagi ini. Jadi setakat pagi tadi, di mana lokasi-lokasi yang mungkin agak terjejas dengan banjir? Banjir di Sibu memang telah kita jangka disebabkan oleh data yang kita terima daripada Jabatan Meteorologi dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran, di mana berlakunya king tide yang pada pukul 6 pagi tadi setinggi 3.1 meter dan juga air hujan yang turun sepanjang 4-5 hari di kawasan hulu Sungai Raja. Disebabkan air tersebut turun ke Sibu, maka berlakunya banjir di kawasan rendah, terutamanya di kawasan Lanang, sebahagian di kawasan bandar dan juga di kawasan kampung yang berdekatan dengan Sungai Igan. Jadi kami difahamkan sebenarnya banjir di Bandar Sibu ini pada 10-15 tahun lepas jauh lebih teruk berbanding yang dapat kita lihat hari ini. Apa sebenarnya yang berjaya mengurangkan keadaan banjir di Sibu ini, Doktor? Ada dua faktor yang dapat mengurangkan. Pertama ialah pembinaan bakun, iaitu empangan hidro, dan kedua ialah pembinaan tempatan banjir, iaitu mempunyai 3 fasa. Fasa pertama dan ketiga telah siap dan mengurangkan keadaan banjir yang lebih teruk di kawasan Lanang. Sementara fasa yang ketiga yang itu di kawasan kampung akan siap dalam masa 2 tahun lagi. Jadi Doktor, bagaimana sistem projek tempatan banjir ini membantu mengurangkan banjir terutama di kawasan bandar di Sibu ini? Projek ini adalah meninggikan kawasan yang rendah supaya air tidak melimpah ke kawasan tersebut. Jika berlakunya limpahan air, juga adanya pam untuk mengepam air tersebut balik ke kawasan sungai. Jadi kita difahamkan pagi ini berlakunya banjir di sekitar kampung-kampung di sini. So dijangka bila projek tempatan banjir ini akan dapat disiapkan? Projek tempatan banjir di kampung yang berdekatan dengan sungai ini akan siap dalam masa 2 tahun. Dan insyaAllah apabila siap nanti, keadaannya mungkin boleh dapat mengawal banjir yang lebih teruk lagi berlaku di kawasan Sibu, iaitu terkenal dengan kawasan yang lebih rendah dibandingkan kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak. Doktor, tadi kita bercakap tentang banjir, tapi untuk pengunjung yang datang ke Sibu untuk menghadiri majlis sambutan ini, di mana lokasi menarik yang mungkin boleh mereka kunjungi untuk mencari mungkin makanan-makanan yang enak di Sibu ini? Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pengunjung yang akan datang ke Sibu. Di Sibu, jika pengunjung hendak menikmati makanan, ada 2 makanan yang paling penting yang harus kita rasai. Yang pertama itu mi. Di Sibu berbagai-bagai jenis mi, iaitu mi sua, mi kampung mesti dimakan. Dan yang kedua ialah pulut panggang. Pulut panggang ini terdapat dijual di kampung-kampung, di tepi-tepi jalan, dan 2 makanan ini haruslah dinikmati oleh pengunjung-pengunjung yang akan datang ke Sibu pada musim perayaan ini. Jadi Doktor, semalam berlangsung juga sesi raptai penuh untuk sambutan Hari Malaysia ini. Jadi pada pandangan Doktor sendiri, apa antara perkara menarik yang mungkin boleh dinantikan oleh penonton di rumah nanti? Di antara aktiviti yang menarik pada malam ini ialah adanya suatu persembahan di mana meninggikan semangat kecintaan kepada negara. Ini amat penting. Apabila saya melihat raptai semalam, bahawa elemen ini adalah merupakan satu elemen yang penting dalam persembahan mereka pada malam ini. Pada malam esok maksud saya. Jadi setakat ni persiapan dari segi SOP semua sudah digerakkanlah Doktor?
Dari segi persiapan SOP yang amat penting untuk kita mengelakkan berlakunya wabak ini, dan alhamdulillah pihak Jabatan Kesihatan telah memastikan semua segala persiapan ini berjalan dengan lancar. Okay, terima kasih Doktor atas perkongsian bersama kita hari ini. Jadi Doktor, soalan terakhir daripada saya. Setakat ini apa antara difahamkan Perdana Menteri juga akan hadir. Jadi semestinya akan disajikan dengan makanan-makanan yang enak di Sibu ini. Jadi Doktor sebagai Menteri Muda yang bertanggungjawab, mungkin apa hidangan yang Doktor mahu hidangkan kepada Perdana Menteri kita? Saya akan pastikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendapat mi kampua dan juga pulut panggang daripada Sibu. Di Sibu ini di mana kita nak membeli kalau mereka mahu membeli mi kampua dan pulut panggang di Sibu ini? Mi kampua ni sebenarnya amat terkenal di Sibu. Banyaknya kedai-kedai kopi Sibu, paling banyak kedai-kedai kopi. Jadi kita boleh dapat di mana-mana kedai kopi di Bandar Sibu ini. Jadi terima kasih Doktor atas perkongsian pagi ini. Sekian sahaja laporan yang kami bawakan dari Bandar Sibu ini. Untuk penonton yang berada di rumah, pastikan 8.30 malam esok, pastikan menonton siaran langsung untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan yang diadakan di Bandar Sibu ini. Sekian sahaja laporan saya untuk Cerita Pagi Sarawak pagi ini. Kembali bersama rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.